Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pertama dan selamanya kita merafakkan setinggi kesyukuran kita kehadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya pada malam ini, malam 16 Sya'ban, di Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam surau ini dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan pengampunan daripadanya, insya-Allah. Jadi bila kita sebutkan tentang Sya'ban ini dan kita berada di 16 Sya'ban, ini berarti lebih kurang daripada 14 ataupun 13 hari lagi, maknanya kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan. Jadi dalam Al-Quran, bila Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang amal saleh, yang mana amal saleh ini adalah perkara yang banyak Allah Subhanahu wa taala sebutkan pahala dan kelebihannya, khususnya ketika mana datangnya bulan Ramadan. Jadi ketika mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan amal saleh, Allah Subhanahu wa taala sebut dengan nada bersegera ataupun nada kita berlumba-lumba. Allah kata fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah dalam melakukan kebaikan dan juga kebajikan. Bila Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang pengampunan, Ramadan sebagai bulan pengampunan, Allah Subhanahu wa taala sebut wasari'u ila maghfirah, bersegeralah dalam maknanya memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan ini boleh kita lihat ianya sebagai bulan pertandingan amal soleh, namun bukanlah pertandingan dengan orang lain nak tengok siapa lebih baik, siapa lebih banyak buat amalan, melainkan ia adalah pertandingan dengan diri kita sendiri. Kalau kita ibaratkan seorang atlet, atlet yang mana dia masuk ke dalam satu kejohanan, katakanlah Olimpik, kejohanan. Kali pertama dia masuk mungkin belum dapat lagi tempat, yang ini mungkin dia dalam top 10, tapi kali kedua dia masuk, mungkin 4 tahun yang selepas itu, Olimpik yang seterusnya, mungkin menang tempat yang ketiga. Lawan Olimpik yang seterusnya, mungkin barulah menang, maknanya gold medal. Maknanya setiap kali dia masuk ke dalam acara ataupun pertandingan yang sama saban tahun ataupun beberapa tahun sekali, dia adanya peningkatan pada dirinya pada setiap kali dia masuk dalam pertandingan tersebut. Dan kerana seseorang yang masuk pertandingan, maka goalnya adalah untuk mendapatkan tempat yang pertama, gold medal. Jadi nak sebutkan kepada kita tentang Ramadan, bila Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita Ramadan saban tahun, sepatutnya ia menjadi bulan pertandingan kepada diri kita sendiri, untuk kita jadikan Ramadan yang akan datang, ya Allah Subhanahu wa taala berikan lebih baik daripada Ramadan yang kita lalui tahun yang lalu. Sebagaimana juga kalau orang tadi kita sebutkan atlet tadi, sudah tentu bukan sekadar dia nak, orang kata apa, nak memenangi yang terbaik, pingat emas dan sebagainya,
tetapi juga dia mungkin nak pecahkan rekod dia sendiri, kan? Kalau dia dah menang emas mungkin banyak kali, kan? Dia juga nak pecahkan rekod dia sendiri, kan? Kalau orang lari pecut 100 meter ni, kan, mungkin bawah 10 saat, kan? Bahkan 9 saat lebih, kan? Yang paling laju Usain Bolt, kan? Tetapi untuk seseorang itu dia bertanding hatta dengan diri dia sendiri untuk dia pecah rekod, dia memerlukan kepada persediaan yang cukup. Ya, ini kalau dia masuk pertandingan 4 tahun sekali. Mungkin kali pertama dia masuk belum memenangi apa-apa pingat, tapi jurus selepas daripada pertandingan itu dia telah bertanding, dia telah pun melakukan persediaan untuk 4 tahun yang akan datang. Walaupun nak lari 100 meter tu, kan, mungkin 10 saat je, tapi persediaan yang dilakukan itu selama 4 tahun sebagai persediaan supaya dia mendapatkan pertandingan itu, mendapatkan tempat yang terbaik. Jadi kalau kita ibaratkan Ramadan ini sebagai bulan pertandingan amal soleh dengan diri kita sendiri, makna kita nak pecahkan rekod kita sendiri. Apa kebaikan-kebaikan yang lalu yang telah kita lakukan dalam bulan Ramadan, tahun ini kita nak buat lebih lagi. Kalau tak lebih dari sudut kuantiti, lebih dari sudut kualitinya, kan? Kita nak buatkan lebih baik daripada Ramadan yang telah berlalu. Dalam masa yang sama kita sebutkan tadi tentang persediaan, maka bulan Syaban adalah bulan yang mana menjadi bulan persediaan untuk kita menghadapi Ramadan. Apatah lagi, kita dah sangat-sangat hampir, lebih kurang 2 minggu sahaja lagi untuk masuk ke dalam bulan Ramadan. Jadi mudah-mudahan kita diberikan kekuatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala melakukan persediaan. Jadi persediaan yang dimaksudkan ada 2 bentuk persediaan. Persediaan yang pertama iaitulah tazkiyatu al-qulub, iaitu kebersihan jiwa, yang mana kita usahakan untuk menyucikan jiwa kita dengan melakukan amal soleh. Yang kedua adalah tazkiyatul uqul, iaitu menyucikan akal fikiran kita dengan maksud membetulkan cara fikir kita bagaimana kita melihat Ramadan. Biasa orang sebut tentang tazkiyatul qulub, yang ni kita nak masuk bulan Ramadan, nak bersedia, maknanya kena buat amal soleh, mungkin infak, mungkin solat malam dan sebagainya. Tapi satu lagi persediaan yang penting, iaitulah tazkiyatu al-uqul, bagaimana kita membetulkan cara fikir kita terhadap Ramadan, kerana cara fikir seseorang itu akan membawa kepada cara dia berkehidupan, ya. Jadi Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala, saya ambil masa sikit, dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana menyebutkan tentang Ramadan, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Kita saban tahun bila kita sebutkan tentang Ramadan, hatta kalau kita tanya pada anak-anak kita, bila sampai bulan Ramadan ni, apa yang terlintas dalam fikiran kita adalah bulan puasa. Memang betul, maknanya syariat puasa adalah syariat yang besar dalam Islam, salah satu daripada rukun Islam. Namun bila kita melihat Al-Quran ketika mana menyebutkan Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala gandingkan Ramadan itu dengan Al-Quran. Maka cara fikir kita terhadap Ramadan ini sepatutnya kita melihat bulan Ramadan itu bulan Al-Quran sebelum daripada bulan puasa. Sejarahnya Al-Quran telah diturunkan pada bulan Ramadan. Kali pertama ia diturunkan, Allah Subhanahu Wa Taala sebut inna anzalnahu fi lailatul qadr, pada malam Al-Qadar, turun secara sekaligus daripada langit, daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Kemudian turun kali pertama yang kita sambut nuzulul Quran, kali pertama 17 Ramadan,
5 ayat yang pertama daripada surah Al-Alaq juga pada bulan Ramadan. 15 tahun selepas turunnya ayat-ayat Al-Quran, iaitu 13 tahun di Makkah, 2 tahun di Madinah, barulah Allah Subhanahu Wa Taala memfardukan puasa dalam bulan Ramadan. Sejarahnya bahkan disebutkan dalam Al-Quran, bila sebut Ramadan Allah kaitkan langsung dengan Al-Quran. Jadi ini cara fikir yang patut kita luruskan tentang bulan Ramadan ini sebagai bulan Al-Quran sebelum bulan puasa, sejarahnya dan juga dari sudut ayat Al-Qurannya, kan? Dan apabila kita memahami bulan Ramadan sebagai bulan Al-Quran sebelum bulan puasa, puasa itu sendiri disyariatkan untuk lebihkan masa dan juga lebihkan dari sudut suasana supaya kita dapat berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi contoh, bila kita nak bercakap dengan orang, kan, kita lebih suka maknanya kalau nak bercakap, kita bercakap maknanya duduk dekat, kan, supaya orang boleh dengar percakapan kita jelas dan kita juga dengar percakapan orang tu jelas. Puasa adalah waktu keadaan manusia paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan kita berpuasa, kita tak tiba-tiba ambil uduk minum air paip, kan? Sebab apa? Sebab kita tahu, kita rasa dekat Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita. Maka pada waktu puasa lah waktu keadaan yang paling baik untuk kita nak berinteraksi dengan Al-Quran, sebab waktu itu adalah waktu paling dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau dari sudut spiritual. Kalau dari sudut masa, kalau kita ambil mudah waktu kerja, kan, pukul 1-2 kita rehat, kan. Ini biasanya kalau bukan bulan Ramadan kita pergi lunch, kan, dengan kawan-kawan. Tapi masa itu mungkin ada sedikit masa nak khailullah, kan, yang ni boleh rehat sekejap. Tapi ada juga mungkin ambil 10-15 minit yang ni boleh baca Al-Quran. Jadi masa juga dari sudut puasa itu disyariatkan supaya adanya lebih masa, lebih kekuatan, kan, untuk kita berinteraksi dengan Al-Quran. Ini persediaan yang penting kepada kita untuk membetulkan cara fikir kita terhadap bulan Ramadan. Tidak seperti mungkin anak-anak kita yang memahami Ramadan itu bulan puasa, tapi sepatutnya maknanya Ramadan itu menjadi peluang kepada kita lebih berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi bila kita sebutkan interaksi, bukan semata-mata dari sudut bacaannya, dan kerana bila kita sebutkan kita adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala, hamba itu mesti dia faham, mesti dia tahu dari sudut apa tuannya arahkan kepadanya. Jadi bagaimana kalau kita nak mengatakan kita hamba Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kita tidak membaca dari sudut mesej yang Allah nak sampaikan kepada kita, kan? Apa perkara yang Allah nak sebutkan kepada kita, kan? Kalau kita tidak menjadi hamba pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita menjadi hamba kepada sesuatu yang lain. Jadi berinteraksi dengan Al-Quran bermakna, kan, bacaan yang pertama, yang kedua usaha kita dalam memahami. Bukan bermakna kita perlu faham satu Quran, kan. Ini kita tidak ada kemampuan tersebut, kan, tetapi mungkin, kan, satu surah, kan, beberapa ayat daripada juzuk, kan, sambil-sambil baca satu juzuk sehari, kan, ada satu ayat daripada satu juzuk tu yang kita baca, yang kita interaksi dengannya. Wallahu a'lam. Itu berkaitan sedikit mukadimah tentang bulan Ramadan. Baik, jadi pada malam ini saya nak sambung perbincangan pada pertemuan yang lalu apabila kita membicarakan tentang dua kisah sebelum daripada kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah yang besar yang mengangkat kedudukan Bani Abdul Muttalib, iaitulah kisah bagaimana Abdul Muttalib bermimpi menjumpai telaga Zamzam setelah beberapa tahun, bahkan ratusan tahun, ianya terkambus dan hilang daripada kegunaan orang Mekah. Disebabkan sebelum daripada orang Quraisy memerintah Mekah, kaum Jurhum, satu nama kaum yang mana mereka memerintah Mekah, mereka keluar daripada Mekah dan mereka tambus maknanya dari sudut lubang
Telaga Zamzam tersebut. Jadi Abdul Muttalib lah orang yang menjumpai Telaga Zamzam tersebut, hingga kan orang Arab Quraisy kata Telaga Zamzam ni memang Telaga Abdul Muttalib, kan. Di situ kedudukan Abdul Muttalib maknanya dipandang tinggi oleh orang Quraisy. Yang kedua adalah kisah Abrahah yang datang ingin memusnahkan Kaabah, yang mana orang yang pergi berunding dengan Abrahah ini adalah Abdul Muttalib, dalam keadaan orang Quraisy telah lari bersembunyi di belakang bukit kerana ketakutan dengan tentera gajah, kan. Jadi Abdul Muttalib inilah yang pergi berjumpa dengan Abrahah, kan, untuk maknanya berunding. Tetapi kita sebutkan bahawa Abdul Muttalib ni dia tak berunding pun. Dia hanya pergi berjumpa dengan Abrahah tu sebab apa? Sebab Abrahah telah rampas 200 ekor unta dia. Dia pergi hanya dia nak minta unta dia, pasal urusan Kaabah ni. Dia kata kepada Abrahah, Kaabah ni ada tuan dia yang akan menjaga Kaabah tersebut, kan. Jadi pada malam ini saya nak sambung cerita berkaitan dengan Abrahah ini, tetapi kita nak melihat daripada perspektif Al-Quran. Sirah adalah satu jalur ataupun riwayat cerita kehidupan Nabi SAW. Bersama dengan sirah ini dimelatari turunnya ayat-ayat Al-Quran. Maknanya ayat Quran turun bersama dengan sirah Nabi SAW. Maka bila kita memahami sirah Nabi SAW, dalam masa yang sama kita memahami dari sudut ayat yang diturunkan kepada Nabi SAW, jadi menambahkan kefahaman kita terhadap ayat dan juga menambahkan penghayatan kita terhadap sirah. Jadi saya sebutkan cerita tentang Abrahah ini uniknya kerana ia adalah satu-satunya cerita yang disebutkan, cerita yang berlaku sebelum kelahiran Nabi SAW yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang mana Nabi SAW dalam usia 40 tahun, daripada kelahiran sampai 40 tahun, kalau kita baca dalam sirah ada pelbagai cerita yang berlaku kepada Nabi SAW, tetapi tidak ada cerita-cerita yang berlaku dalam masa 40 tahun sebelum diangkat menjadi Nabi itu disebutkan dalam Quran. Tak ada cerita disebutkan dalam Quran. Jadi kenapa kita nak fahami kenapa Allah Subhanahu Wa Taala bawa cerita tentang tentera bergajah Abrahah ini di dalam Al-Quran? Nabi SAW tidak melalui, sebab Nabi tak tengok. Ia berlaku pada bulan Muharram tahun gajah, 50 hari ataupun 55 hari selepas berlakunya peristiwa ini baru Nabi SAW dilahirkan. Maknanya ketika mana peristiwa ini berlaku, Nabi SAW berada di dalam rahim ibundanya, kan? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan surah ini kerana nak membetulkan cara fikir ataupun interaksi kefahaman orang-orang Quraisy musyrikin Makkah tentang peristiwa ini. Peristiwa ini secara umumnya dia memberikan kemuliaan kepada orang-orang Quraisy. Sebab apa? Sebab mereka ini dianggap sebagai orang-orang Tuhan. Maknanya mereka ni tak boleh disentuh, kan? Siapa yang berani kacau orang Quraisy, maka mereka akan menerima nasib sebagaimana Abrahah. Ini orang Arab fikir pada waktu tu. Jadi Quraisy ini mendapat kelebihan, satu-satunya kaum tribe yang mana ketika mana mereka melakukan perdagangan, ila fihim rihlatash syita. Sebab surah Al-Fil dan juga surah Quraisy ini ada para ulama yang menganggap macam satu, ya, sebab apa? Sebab sangat terkait di antara satu sama lain. Jadi dalam surah Quraisy Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bagaimana orang Quraisy ini mendapat kelebihan keamanan, kan? Iaitu bila mereka melakukan aktiviti perdagangan, sama ada pergi ke Syam pada musim sejuk, pada musim panas, ataupun pergi ke Yaman pada musim sejuk. Kedua-duanya ketika mana mereka melakukan rehlah perdagangan, tak ada siapa yang berani kacau, nak rompak ke apa ke, tak ada siapa berani kacau, kan? Sebab apa? Sebab cerita berkaitan dengan
tentera Abrahah yang dikalahkan oleh burung itu kan, adalah cerita yang sangat viral pada waktu tu kan, yang menyebabkan orang tak berani kacau Quraisy kan. Apa nak kacau Quraisy Quraisy ni tak dengar ke kan, dari sudut kan, bagaimana tentera Abrahah yang nak kacau mereka dihapuskan. Jadi sebab itu Quraisy ini mendapat kelebihan kedudukan, mendapat kelebihan kan, dari sudut kemuliaan daripada orang-orang Arab sekitarnya. Jadi mereka suka menceritakan kisah ni kan. Ini kisah kita kan, kisah yang mana di-viral-viralkan. Tetapi pentafsiran kepada kisah tersebut adalah pentafsiran yang menyimpang, iaitu apabila mereka pergi kepada mengatakan ini membuktikan apa yang kita lakukan dari sudut penyembahan berhala juga adalah sesuatu yang betul. Sebab apa? Sebab mereka berhujah kalau kata tak betul apa yang kita buat, burung-burung itu telah lama menghancurkan berhala-berhala kita dengan batu-batunya ya. Jadi tafsiran itu tak betul, cerita itu betul kan, burung-burung yang mana baling batu kan, lemparkan batu kepada tentera Abrahah itu betul. Tetapi tafsiran kepada cerita itu yang menyatakan ataupun nak membenarkan dari sudut apa yang mereka lakukan, iaitulah penyembahan berhala, adalah sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala nak nafikan di dalam surah Al-Fil ini. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga Kaabah itu bukan kerana apa yang mereka lakukan, yakni penyembahan berhala itu adalah satu benda yang betul. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan Allah menjaga Kaabah tersebut kerana datangnya Nabi akhir zaman yang akan memakmurkan semula Kaabah tersebut sebagaimana yang dimakmurkan oleh Ibrahim alaihissalam. Maka sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala khitab menyasarkan ayat yang pertama surah Al-Fil. Allah kata kepada siapa? Kepada Nabi SAW. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau melihat apa yang dilakukan oleh Tuhanmu terhadap ashabul fil? Pertama sekali Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada Nabi SAW, tidakkah kamu melihat? Sedangkan peristiwa ini memang Nabi SAW tidak melihat kan? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada Nabi SAW, tidakkah kamu melihat? Seakan-akan peristiwa ini dah cukup viral, dah memang orang dah memang sebut-sebutkan, dibangga-banggakan, seakan-akan peristiwa itu pernah dilihat di depan mata Nabi SAW. Mana cerita tu sangat makruf, sangat terkenal. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala tanya kepada Nabi SAW, alam tara, tidakkah kamu melihat? Ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut kaifa. Allah tak kata kaifa ni maknanya bagaimana. Allah Subhanahu Wa Taala tak sebut tidakkah kamu lihat apa yang berlaku kepada ashabul fil. Tidak. Allah kata tidakkah kamu melihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menghancurkan ashabul fil. Jadi bila disebutkan bagaimana, dia ada proses berbanding apa yang berlaku, kita just sebut apa yang berlaku. Tapi bila disebutkan bagaimana ia berlaku, menunjukkan bagaimana proses ianya berlaku. Maka dalam surah Al-Fil, Allah Subhanahu Wa Taala rewind balik cerita berkaitan dengan ashabul fil ini kan, menyebutkan bagaimana mereka dihapuskan. Dalam masa yang sama Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahawa agama yang benar adalah agama tauhid, bukanlah penyembahan berhala. Dengan maksud kalau orang musyrikin berterusan menyebarkan kepalsuan itu, penyelewengan itu, iaitu tetap dengan penyembahan berhala walaupun setelah datangnya Nabi SAW memberikan peringatan, maka mereka juga ada kemungkinan akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana tentera bergajah Abrahah. Walaupun tak sama metodnya, tetapi mereka tetap akan dibinasakan kalau mereka masih lagi mengingkari Rabbuka, yakni Rabb Nabi SAW. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala nak gambarkan kepada Nabi Rabbuka, yakni Tuhanmu yang memelihara Kaabah,
dan Tuhanmu lah yang akan menjaga Nabi SAW di dalam dakwah, dalam menyampaikan agama yang tulen, kebenaran kepada orang musyrikin. Jadi itu gambaran bagi surah Al-Fil yang menjadi komentar Allah Subhanahu Wa Taala pada peristiwa yang berlaku 40 tahun sebelumnya, 40 tahun lebih sebelumnya. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu melihat kaifa? Kita sebutkan tadi kaifa membawa makna Allah nak gambarkan bagaimana Allah menghancurkan satu persatu. Allah rewind balik supaya mereka ingat dan mengambil pelajaran. Tuhan yang mana menjaga Kaabah ini adalah Tuhan yang diserukan oleh Nabi SAW untuk disembah, bukan berhala-berhala yang berada di sekitarnya. Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan tentera bergajah Abrahah itu dengan ashabul fil. Bila kita sebutkan ashab ni makna kalau terjemahan literalnya adalah rakan, kawan. Kan kita sebutkan sahabat, ashabun Nabi, maknanya sahabat-sahabat Nabi SAW, kan. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ashabul fil, seorang sahabat dengan sahabatnya yang lain, kenapa seseorang itu dia bersahabat? Antara sebabnya adalah ada interest yang sama, kan? Ada kesukaan yang sama ataupun ada perkara yang sama. Contoh, tuan-tuan maknanya berada di kawasan Surau An-Nur ni, ya, Mutiara Villa, kan. Yang ni kawasan kawasan ini. Jadi tuan-tuan bersahabat kerana apa? Kerana jiran. Ini ada common interest. Mungkin kita bersahabat juga kerana satu tempat kerja. Mungkin kita bersahabat kerana apa-apa perkara yang lain, mungkin hobi yang sama dan sebagainya. Ada common interest. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut ashabul fil, mereka ini bukan penjaga gajah tapi rakan kepada gajah, kalau kita nak terjemah literalnya. Jadi apa maknanya? Maknanya mereka ini seperti mana gajah tersebut, iaitu dari sudut sifat-sifat haiwan, sifat-sifat kebinatangannya. Kalau kita tengok dari sudut gajah ni, mostly daripada masa dia dalam kehidupannya adalah makan dan juga tidur, kan? Sebab dia binatang yang maknanya besar, berat, kan. Jadi makan dan juga tidur. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak menggambarkan Abrahah dan juga tentera-tentera dia ini adalah mereka yang mempunyai persamaan sifat kebinatangan, iaitu apa yang mereka fikirkan dari sudut keinginan kehidupan mereka, iaitulah memenuhi perut-perut mereka. Kerana kita sebutkan Abrahah ketika mana dia menyerang Kaabah, dia menggunakan nanti ayat yang kedua bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Dia menggunakan alasan agama untuk dia menyerang Kaabah. Sebab apa dia menyerang Kaabah? Kerana bila Kaabah ini ramainya orang datang ke Kaabah, mengunjungi Kaabah, selain daripada aktiviti perdagangan, ini dari sudut ekonominya bagus, juga Kaabah ini menjadi tempat spiritual bagi orang musyrikin, orang Arab pada ketika itu melakukan haji tetapi cara jahiliah, ini campur aduk dengan cara jahiliah. Jadi Abrahah ni dia buat apa? Dia bina, kita sebut sebelum ni, dia bina satu gereja dekat Yaman. Dia gubernur di Yaman. Bila dia bina gubernur gereja di Yaman, tak ada orang datang ke tempat dia. Kenapa dia tujuan apa dia bina gereja tersebut? Supaya dia nak tarik orang Arab ni supaya datang ke Yaman. Satu, bila orang Arab datang ke Yaman, dari sudut ekonominya bagus, dari sudut maknanya keagamaan nampak juga bagus, menyebarkan agama, sebab Yaman adalah agama Kristian. Jadi bila dia bina gereja tersebut, satu peristiwa yang menjadi sebab utama kepada dia nak menyerang Kaabah itu apabila adanya orang Arab yang buang air besar dalam gereja dia. Maka dengan sebab itu dia rasa marah. Maka alasan dia kepada
nak memusnahkan, nak membinasakan Kaabah itu adalah alasan agama, kita kena jaga kesucian gereja kita, kan? Jadi kita kena tuntut bela untuk menjaga kesucian gereja kita, maka kita akan serang tempat kesucian orang Arab, iaitulah Kaabah. Sedangkan apa yang dia inginkan ketika mana dia menyerang Kaabah itu adalah dia menginginkan Yaman menjadi seperti mana Makkah, tempat pusat ekonomi, orang datang dan sebagainya. Hal-hal yang bersifat keduniaan, tetapi dia menzahirkan perkara-perkara agama. Ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada ayat yang kedua surah Al-Fil. Allah kata dengan perkataan kaid. Kaid ini maknanya tipu helah. Dia menzahirkan sebab-sebab agama, tapi sebenarnya dia menginginkan dari sudut kemegahan. Dia ingin maknanya memenuhi perut-perutnya dengan kehebatan, dadanya itu dengan pujian, kan? Dengan ekonomi yang bagus dan sebagainya. Dan kita melihat perkara ataupun alasan ini bukan alasan yang hanya berlaku pada zaman Abrahah, yang ia akan berlaku sepanjang zaman dalam kehidupan manusia, yang mana hari ini kalau kita sebutkan dah lebih 140 hari, 130 lebih hari, kan? Apa ni, saudara-saudara kita di Gaza serang di Rafah, yang mana telah dibantai oleh Zionis. Apa sebab asalnya? Sebab asal dia menyerang Gaza tu sebab apa? Sebab dia nak menghapuskan Hamas, kan? Dengan alasan keagamaan mereka ini teroris. Kita nak jaga keamanan, kita nak jaga, dari sudut agama kita, mereka ini adalah teroris, kan? Dengan alasan keagamaan ini jugalah datangnya, pembantu-pembantu dia, daripada US dan sebagainya, kononnya kita menjaga agama. Yang ini tempat yang mereka katakan, yang ini Palestin, sebagai tempat mereka juga atas alasan agama, yang ini tempat yang dikatakan dijanjikan kepada Ibrahim, dijanjikan kepada Musa atas alasan agama. Tapi sebenarnya apa yang mereka inginkan di Gaza, dari sudut perkara-perkara yang ada pada Gaza, di gasnya dan sebagainya. Mereka dulu maknanya menyerang Afghanistan, menyerang negara-negara Arab ni sebabkan apa? Sebabkan minyak, perkara keduniaan. Tapi dia serang tu, dia kata apa? Dia kata di sana ada teroris, ada Osama bin Laden dan sebagainya, kan? Jadi kita akan melihat perkara ini berulang. Jadi Al-Quran itu bukan sekadar nak ceritakan tentang sejarah. Ini menariknya Quran berbanding bila mana kita membaca kitab sirah. Kitab sirah ini sejarah, tapi kita membaca Al-Quran, walaupun di dalamnya ada sejarah, tetapi dia nak menceritakan sesuatu yang akan berlaku berterusan. Dia akan sesuai pada setiap zaman. Alam yaj'al kaidahum fi tadli. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberi satu jaminan, walaupun mereka menggunakan tipu helah mereka, tapi Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan ataupun memusnahkan tipu helah mereka. Jadi ini isyarat kepada kita dari sudut apabila musuh Islam kuat. Sebab waktu ni musuh Islam kuat. Abrahah datang dengan tentera bergajahnya, datang dengan 60,000 orang tenteranya, tentera yang kuat. Orang Quraisy, orang Arab pada waktu itu tak ada gajah, tak ada tentera yang begitu ramai sedemikian. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu berita gembira kepada umat Islam. Bagaimanapun hebat perancangan kaid, tipu helah mereka untuk memusnahkan orang Islam, tapi Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kaidahum fi tadlil. Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa ada caranya untuk membinasakan setiap daripada tipu helah mereka, rencana-rencana mereka. Jadi surah ini memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kekuatan insya-Allah kepada mujahidin, mereka yang berada di dalam peperangan, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa ada bersama dengan orang-orang beriman. Allah tidak meninggalkan orang beriman. Cuma cara Allah Subhanahu Wa Taala tidak seperti mana cara yang kita lihat. Hikmah Allah Subhanahu Wa Taala dari sudut sesuatu perkara berlaku tidak seperti mana hikmah yang kita nampak secara zahirnya. Kita nampak secara zahirnya kemusnahan, kematian.
Tapi pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang yang mati khususnya yang dianggap sebagai mati syahid, mereka ini hidup di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mendapat rezeki yang lebih baik, disebutkan dalam surah Ali Imran. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut ayat yang kedua, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, ini memberikan isyarat Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa ada cara untuk membinasakan kaid, yakni tipu helah musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa arsala alaihim tayran ababil, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengutuskan kepada mereka tayran, burung ababil. Jadi ababil ini sebenarnya dia bukanlah bermaksud nama, bukan nama burung tu ababil. Ababil ini kalau kita tengok dalam tafsiran, majoriti menyatakan tafsiran ababil ni adalah sepasukan burung. Sepasukan burung yang mana dia terbang mengikut formasinya. Di burung ini berbeza dengan binatang-binatang yang lain, khususnya macam kelkatu kan. Kalau kita tengok kelkatu terbang kan, burung ni dia terbang maknanya dengan formasi. Kalau kita tengok waktu merdeka kan, yang ni bila jet terbang, dia ada formasi dia. Jadi formasi itu adalah formasi burung terbang macam V kan. Jadi burung yang banyak yang terbang, maka mereka akan terbang dengan cara formasi, apatah lagi nak melontarkan batu-batu kepada tentera bergajah Abraha. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan burung dengan kata nama am. Yang ini tak dinamakan burung apa. Allah hanya sebutkan tayran. Bila ada tanwin tu menunjukkan kata nama am. Kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan, tak menyatakan burung apa, tak sebutkan burung hud ke, burung helang ke, burung apa, burung. Sebab burung ni adalah binatang yang kecil berbanding gajah kan. Gajah ni besar. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan burung litahkir, untuk maknanya menyindir ataupun mengeji orang-orang yang mana, khususnya kalau Abraha, maknanya walaupun mereka ada tentera yang besar, tetapi mereka dikalahkan oleh burung. Ibarat kalau kita nak tanya kan, macam mana tentera yang kuat, yang hebat Abraha ni dikalahkan? Jadi orang jawab burung kalahkan tentera bergajah. Jadi seolah gambaran sebutan burung itu adalah sebutan yang mana menyebabkan orang rasa terkejut. Burung yang kecil ni mengalahkan gajah yang besar kan. Jadi sebab itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala mendatangkan dengan kata nama am, yang tak sebutkan apa jenis burungnya, tetapi didatangkan burung itu didatang secara berpasukan, ababil, berpasukan. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan tarmihim bihijaratin min sijil, dan burung-burung ini tadi mereka melontarkan batu-batu daripada sijil, daripada tanah yang dibakar keras. Baik, yang pertama adalah lontaran, tarmihim. Azan nak azan insya-Allah. Baik, azan insya-Allah saya sambung sikit lagi. Bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan tarmihim bihijaratin min sijil, yang pertama kita nak lihat dari sudut burung, bagaimana burung melontar kan. Burung ni dia tak boleh melontar, dia melepaskan. Sebab kalau kita kata melontar, dia memerlukan kepada daya kan. Kalau kita lontar jamrah kan, maknanya kita kena ada daya untuk mana melontarkan. Jadi bagaimana burung nak melontarkan? Sebab seekor burung tu dia akan pegang 3 biji batu, 2 di kaki dan 1 di paruh. Jadi macam mana dia nak melontar kan? Kaki dia pun bukan panjang kan, paruh pun. Jadi nak sebutkan, walaupun burung ni sebenarnya melepaskan batu-batu tersebut, tapi kekuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kekuatan, maknanya batu yang dilepaskan oleh burung itu ibarat ianya dilontarkan. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut tarmihim bihijaratin min sijil. Baik,
Min sijil ini ada 3 maksud. Yang pertama, dikatakan min sijil ni adalah batu-batu bakaran daripada api neraka. Yang kedua, min sijil maknanya batu-batu yang mana asalnya daripada tanah-tanah yang keras. Tuan biasa tengok kalau kawasan padang pasir, padang yang mana ada tanah liat, bila mana dia kena cahaya matahari lama, tanah itu dia akan keras dan merekah kan. Jadi sijil itu disebutkan tanah-tanah daripada tanah yang dibakar keras, yang mana dilemparkan oleh burung-burung tersebut. Dan yang ketiga, min sijil ini juga membawa makna bila kata-katakan batu kan. Biasanya batu ini kan, bentuknya bulat ataupun hampir-hampir kepada bulat lah kan. Sijil di sini juga membawa makna seperti mana gulungan yang kita katakan sijil kita kan, bila kita dapat degree, dapat maknanya master kan, kita dapat segulung ijazah sijil kan, daripada perkataan sijil, yang mana disebutkan dalam surah Al-Anbiya. Allah Subhanahu wa taala kata, yauma natwis samaa ka tayyis sijili lil kutub. Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari akhirat Allah menggulungkan bumi ini seperti mana Allah menggulungkan sijil. Menggulungkan seperti mana sijil digulungkan. Jadi perkataan sijil itu digunakan juga pada ayat yang keempat surah Al-Fil ini. Apa maknanya? Bila kita katakan sijil, sijilnya hanya akan bermanfaat kalau ada nama kita. Jadi sijil dengan makna di sini batu yang dilemparkan oleh burung-burung tadi mengenai setiap daripada tentera bergajah Abrahah tanpa tertinggal satu pun. Ibarat pada batu itu dah ada nama-nama tentera-tentera itu yang mana akan dibinasakan, yang mana ia tidak akan terlepas daripada terkena batu tersebut ketika mana ia dilontarkan. Memang dalam sudut sejarah pun tidak ada orang yang menjumpai batu bekas daripada lontaran burung-burung tersebut, kerana dia mengenai sasaran dan maknanya hilang bersama ataupun musnah, binasa bersama dengan tentera bergajah tersebut. Dan akhir sekali Allah Subhanahu wa taala menggambarkan faja'alahum ka'asfin ma'kul. Bila Allah kata alam tara kaifa, ini kamu boleh menggambarkan dari sudut proses bagaimana Allah menghancurkan mereka, dan dalam masa yang sama boleh membayangkan bagaimana yang berlaku kepada mereka, iaitulah seperti mana mereka ini tubuh badan mereka dimakan ulat, daun yang dimakan ulat. Di daun yang dimakan ulat ni dia berlubang-lubang kan? Jadi begitulah tubuh badan tentera bergajah Abrahah itu berlubang-lubang kerana mengenai batu yang dilontarkan oleh burung-burung ini tadi. Jadi kesimpulan yang saya nak buat pada surah ini adalah, surah ini tadi saya sebutkan adalah satu-satunya surah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kisah yang berlaku sebelum daripada kelahiran Nabi SAW. Hatta selepas kelahiran sampai sebelum wahyu diturunkan tak disebutkan kisah apa-apa pun kisah tentang Nabi SAW dalam Al-Quran. Jadi sebab apa Allah Subhanahu wa taala sebutkan kisah ini? Kerana mereka telah menyelewengkan cerita tersebut dengan membenarkan penyembahan berhala yang mereka lakukan. Maka Allah Subhanahu wa taala nak sebutkan Allah akan menjaga agama ini yang dibawa oleh Nabi SAW, seperti mana Allah menjaga Kaabah ini daripada tangan-tangan orang yang akan membinasakan Kaabah. Dan kita sebutkan surah ini tidak hanya menyebutkan tentang sejarah, tetapi juga menyebutkan tentang sesuatu yang akan berterusan berlaku dalam masa yang sama. Berita gembiranya adalah Allah Subhanahu wa taala juga akan sentiasa ada caranya tersendiri dalam nak menghapuskan tipu helah musuh-musuh Islam, walaupun mereka mereka terlihat sebagai kekuatan yang tak mampu dikalahkan. Wallahu taala alam. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan Maha Kuasa pada sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.